Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid yang cikgu sayangi sekalian. Bagaimana dengan aktiviti PDPR kamu pada hari ini? Cikgu berharap semoga semuanya berjalan dalam keadaan lancar. Cikgu juga mendoakan agar kamu semua sentiasa sihat dan bertenaga untuk terus belajar dalam suasana norma baru pada waktu ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, untuk sesi PDPR kita pada hari ini, cikgu akan membawakan kepada kamu aktiviti ulang kaji pantas tentang beberapa jenis kata tugas. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kata tugas. Kata tugas ialah satu kelompok perkataan yang kehadirannya dalam ayat adalah penting. Kata tugas hadir dalam ayat sama ada di bahagian hadapan ayat, di bahagian hadapan frasa atau di belakang perkataan-perkataan tertentu untuk memberikan makna khusus dalam ayat berkenaan. Antara perkataan yang tergolong dalam kata tugas ialah kata hubung, kata bantu, kata seru, kata perintah, kata tanya, kata penguat, kata bilangan, kata nafi dan kata pemberi. Walaupun kita boleh lihat di sini ada 9 jenis kata tugas, namun dalam sesi PDPR kita pada hari ini, cikgu hanya akan menyentuh 3 jenis kata tugas. Kata tugas tersebut ialah kata bantu, kata pemberi dan kata tanya. Baik, kita akan mulakan dahulu dengan kata bantu. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kata bantu? Apakah contoh-contohnya dan bagaimanakah contoh penggunaan kata bantu di dalam ayat? Baik. Kata bantu ialah kata yang digunakan untuk menerangkan masa sesuatu perbuatan atau ragam yang berkaitan dengan perbuatan. Contoh kata bantu ialah akan, belum, masih, sedang, dapat, sudah dan harus. Baik, kita lihat pula contoh penggunaan kata bantu di dalam ayat. Baik, contoh penggunaan kata bantu di dalam ayat menggunakan kata bantu akan, kereta api dari utara akan sampai sebentar lagi. Seterusnya, contoh yang kedua, dengan menggunakan penggunaan kata bantu masih, walaupun peristiwa itu telah lama berlaku, namun dia masih tidak dapat melupakannya. Contoh yang ketiga, menggunakan kata bantu sedang, Maryam sedang berbincang dengan ibunya ketika kejadian tersebut berlaku. Contoh yang keempat, dengan menggunakan kata bantu harus, Suhaila sedar bahawa dia harus berusaha sendiri untuk melayakkan dia menyertai pertandingan tersebut. Baik, kita teruskan lagi dengan melihat jenis kata tugas yang kedua, iaitu kata pemberi. Kata pemberi ialah perkataan yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Terdapat 2 jenis kata pemberi. Pertama, kata pemberi ialah diletakkan di hadapan kata nama atau frasa nama. Contoh kata pemberi yang kedua adalah kata pemberi adalah diletakkan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Baik, sekarang mari kita lihat pula contoh penggunaan kata pemberi di dalam ayat. Contoh yang pertama, lelaki yang bermisai dan berkaca mata itu ialah ayah saya. Kedua, Ali adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu. Contoh yang ketiga,
Membaca ialah aktiviti yang biasa saya lakukan apabila ada waktu terluang. Dan contoh yang keempat, tarikh tutup permohonan itu adalah pada hujung bulan ini. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula jenis kata tugas yang ketiga, iaitu kata tanya. Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ia juga adalah kata atau perkataan yang digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Kata tanya biasanya diikuti oleh partikel kah apabila digunakan di awal ayat tanya. Kata tanya boleh wujud di awal, di akhir atau di tengah ayat. Partikel kah tidak diperlukan jika kata tanya terletak pada akhir ayat. Contoh kata tanya, kenapa, bila, apa, siapa, bagaimana, berapa dan mana. Baiklah, sekarang mari kita lihat pula contoh penggunaan kata tanya di dalam ayat. Pertama ialah penggunaan kata tanya apa. Kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan benda atau haiwan atau tentang sesuatu. Baik, contoh pertama ialah, apakah yang awak fikirkan? Contoh yang kedua ialah, apakah yang ada di dalam beg itu? Seterusnya ialah, siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang? Contoh yang pertama ialah, siapakah nama ibu kamu? Contoh yang kedua, siapakah yang menghubungi ibu tadi? Baik, seterusnya mari kita lihat pula contoh penggunaan kata tanya kenapa. Kenapa digunakan untuk menanyakan sebab? Baik, sebelum kita pergi kepada contoh penggunaan kenapa, cikgu ingin nyatakan di sini bahawa kata tanya kenapa boleh digantikan dengan kata tanya mengapa, kerana kedua-duanya mempunyai maksud yang serupa, ya. Baik, kita lihat kepada contohnya. Kenapakah kamu duduk di sini? Kamu juga boleh tukarkan penggunaan kenapa kepada mengapa. Mengapakah kamu duduk di sini? Baik, contoh yang kedua, kenapakah Siti tidak ke sekolah? Jadi kamu boleh juga menggunakan kata tanya mengapa, iaitu mengapakah Siti tidak ke sekolah? Baik, kita teruskan lagi dengan melihat contoh penggunaan kata tanya berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan bilangan jumlah atau harga. Contoh pertama, berapakah harga tiket ke Pulau Pinang? Contoh yang kedua, berapakah jumlah guli di dalam bekas itu? Seterusnya, bila? Bila digunakan untuk menanyakan masa dan waktu. Contoh pertama, bilakah Ali pulang? Contoh yang kedua, bilakah dia akan sampai? Kita teruskan lagi dengan melihat contoh penggunaan kata tanya mana atau di mana. Ia digunakan untuk menanyakan tentang tempat. Contoh pertama, di manakah rumah kamu? Contoh yang kedua, di manakah kejadian itu berlaku? Dan akhir sekali kita lihat pula contoh penggunaan kata tanya bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan tentang keadaan ataupun cara. Contoh yang pertama, bagaimanakah keadaan nenek kamu? Contoh yang kedua, bagaimanakah cara dia pulang ke rumah? Baik, setakat itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu berharap kamu faham apa yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi. Jadi untuk lebih memahami tentang kata tugas, iaitu 3 kata tugas yang telah kita bincangkan tadi. Yang pertama, kata bantu. Yang kedua, kata pemberi dan juga yang ketiga, kata tanya.
Kamu boleh juga membuat latihan yang telah cikgu sediakan di sini. Jadi kamu boleh scan QR code yang ada di dalam skrin sekarang ini dan menjawab soalan tersebut. Baik, itu sahaja daripada cikgu untuk sesi PDPR kita pada hari ini. Sehingga kita jumpa lagi, cikgu ucapkan selamat belajar dan selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.